wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kat mana dah? Ustaz, kerana apabila nur itu masuk ke dalam hati. Apabila nur itu masuk ke dalam hati dia? Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Apabila nur itu masuk ke dalam hati, nur atau warid, maka segala sifat-sifat hati yang buruk seperti tomok, hasad dengki, khianat dan sebagainya banyak lainlah lagi akan terkikis sendiri, dia hilang, dia cair dengan sendiri. Lepas tu dan diganti dengan sifat-sifat budi yang baik seperti afu, pemaaf, tawakul, sabar dan sebagainya. Sebagaimana hak lepas dah lah, huraian lepas dah tu dia. Kalau masuk nur tadi dengan sendiri, sifat-sifat lain tu dia akan hilang dengan begitu saja. Tidak. Kalau tak sabit nur ni payahlah duduk tepi semua dah. Payah. Dia sebab warid dia masuk dalam hati, dia boleh cuci batin. Tu penting benar tu. Kita kena usaha lah weh. Dak. Insya-Allah kita sama-sama usaha. Kita minta penolongan daripada Tuhan supaya ini benda ni ada di kita. Nur atau warid yang dirasa, tidak, yang boleh dirasa, benda tu masuk dia berasa. Berasa lagu mana kita nak gambar tak boleh lah. Pasal berasa ni orang tak akan faham sama sekali. Mereka kita rasa sendiri. Kalau kita duk rasa-rasa tak serupa dengan tu. Tak, jauh. Sebab rasa di lidah juga kecapan buah-buahan. Burian tak sama dengan buah motel, rasa juga dah tak. Lagu tu juga perasaan jenis benda lagu ni. Perasaan yang boleh mencuci batin ni. Contohnya lepas-lepas dah lah seperti kita kita boleh faham sikit-sikit. Tu pun memuji penerangan daripada guru-guru kita ni. Nur atau warid, benda ni hasil daripada wirid-wirid serta mujahadah dan riadah. Tidak. Mesti kena ada wirid tarekat dan kena ada ilmu. Dia boleh kita riadah dan mujahadah. Tidak. Di semua ni kena tumpuan hati sepenuh-penuhnya. Tak boleh tumpu kepada benda lain dah. Kalau kita nak benda ni, kita kena tumpu pada ini benda saja ya. Tak boleh tumpu pada pada dunia langsung. Itu perlu pada mujahadah juga tu. Nur atau warid yang dirasa dengan perasaan gembira. Rasa ni masuk tu dia rasa tu rasa mara gembira. Dinamakan dalam istilah ilmu tasawuf nama al-bastu. Tak ada mi. Ada. Tu pada kita hikam juga lah. Yang disupport ni. Ditajallikan ini perasaan ni. Ditajali dicapuk. Tak ada dinapuk jelah. Ditajalli dia turut dia bermakna dicapuk. Dia masuk gerak gitu. Ni tiba-tiba winapuk. Ditajalikan Allah kepada hamba-Nya. Tajalli tadi dengan sifat jamal, sifat keindahan dia. Tu pasal itulah rasa lagu tu. Gembira dia ni. Gembira setara mana tu kita tak tahulah. Cuma sangat gembira hati dia. Sangat gembira. Dan sebaliknya lawannya pula.
Jika terdapat perasaan sedih atau kecut hati, maka dinamakan warid tu dinamo al-qabdu. Apa mana apa aqab tu? Ditajallikan Allah Taala kepadanya, kepada hamba-Nya. Tajalli termasuk tu. Dengan sifat jalal, sifat dia. Nampak sifat jalal tu. Tadi nampak sifat berasa, nampak daripada hati dia berasa. Ni sifat jalal. Tu dia. Sifat kebesaran dia. Tu dia. Di sana patut kita alami ni, tidak mustahil takut ya. Kita takut bimbangnya kita mari bahasa bukan untuk kita ni, orang tangguh kita tak boleh, tak boleh. Asal ada kemahuan, ada penolongan. Seterusnya ada mujahadah, ada minta penolongan daripada Tuhan, kita akan dapat. Jangan sekali-kali kita rasa bukan untuk kita, jangan. Itu kata almarhum tuan guru dia kata gitu. Ia tak boleh tu pasal kita tak syik. Cuba gali lagu, tak si gali lagu kak bila nak tulis air dah. Gali juga dah. Tidak dengan kesungguhan kita akhirnya dapat. Sama ada mata air dalam atau putih, itu suku kira lah. Kalau mati dalam keadaan duduk gali gini dah. Dia mati dalam keadaan jihad. Syah. Tapi hati kita ni tutup dengan dunia weh. Dak. Sebab tu dia suruh Muzalah ni. Tumpuan hati tu penuh-penuh 100% ke arah ni. Kalau tidak gak, dak dalam masyarakat susah banyak. Dunia tu mari duk kacau kita dak. Sebablah hari dulu masuk bukit ni. Sebab benda cukup bahagia ni. Kalau boleh ni satu kejayaan besar ni. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi tengok dia pada hikmat. Itu warid ni lah. Dia banyak hikmat dia. Yu'til diberikan. Hikmatan man yasha, akan hikmat akan mereka yang ia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata, maka siapa-siapa yang diberikan hikmat, maka apa mana hikmat dia? Dia banyak mana ilmu, ni warid ni. Faqad utiya khairan katsira, maka sesungguhnya utiya khairan katsira, diberi khairan katsira, kebajikan yang cukup banyak sekali lah dia. Patut si bapa kita dah. Tidak. Di sana ada bermacam-macam warid kata. Tidak. Bukan syur tu banyak bermacam warid atau nur, satu arti itu. Sebagai minuman orang-orang bersih hati sufi. Diumpama rasio diumpama warid ni dia seperti minuman. Ia boleh menghilangkan dahaga. Orang yang bersih hati. Kalau dikumpulkan warid-warid itu secara kasar tadi, maka terdapat ada sebanyak 99 macam sebagai mana nama Allah Ta'ala. Ada 99 nama. Tidak, ni satu benda yang cukup hebat ni patut ni kita perjuangkan betul-betul sungguh-sungguh ni untuk kedapatan ini. Tidak. Dia boleh ni tak mudahlah ke depan mudah dah. Tak. Tapi kita ni dunia lah banyak depan mata kita tadi. Dunia kuat sangatlah depan mata kita. Tutup hati kita dengan benda-benda lagu ni. Pada benda ni bukanlah mustahil untuk kita ni. Tetapi mana bahkan di sana tiada terhingga banyaknya lagi benda-benda tiba di hati ni.
Dia perasaan rasa ni banyak tak bilang tak boleh weh rasa ni. Hak rasa zahir ni pun dak. Nak bilang tak boleh dah. Kita tengok orang ni berasa lagu ni, kita tengok bunga warna tu rasa lagu tu rasa tu kita tu pun bukan main banyak dak. Hak zahir tu. Ni hak rasa hak bahagian batin ni. Cubalah weh, cuba kita minta pertolongan Tuhan dia. Supaya kita dapat ni walaupun tak banyak sikit, kita minta Tuhan beri pada kita lah juga dah. Hak mula-mula sekali kita ada keazaman nak sebagai modal, sebagai benih. Kalau tak ada situ mula rak hijab tu tebal hijab. Kita nak dulu. Usaha tu kita sikit-sikit dia. Ni doa ni berapa dan sebagainya. Pendek kata mereka mereka kata segala macam wari yang Allah Ta'ala campur rasanya campur winapuknya rasanya dalam hati hamba yang wali yang ia kehendaki tak ubahlah seperti terdapat pada jenis-jenis buah-buahan. Yak banding buah pasal tak banding kot lain tak boleh, tak pada tak ada aku yak banding dengan buah-buah. Dia kalau tak banding ni tak reti. Buah serta rasa lagu lain buah durian pun macam-macam jenis durian dah tak serupa, takut macam-macam. Dia. Yang bermacam-macam rupa dengan bermacam-macam pula rasanya. Dia lagu tu. Ini nak beri gambaran supaya kita teliu. Supaya kita nampak huduh-huduh lalu kita nak. Pasal tak nampak langsung kita tak silap. Nampak sikit barulah kita nak. Gitu. Kalau tak nampak langsung jauh lah kita. Jadi nampak huduh-huduh kita cuba juga sikit-sikit. Nama kita kau nampak, kita kau kau kuat. Tidak. Usaha kita. Ada nak jahadu. Nak kesungguhan daripada kita. Apabila ada kesungguhan, lalu ada penolongan daripada Tuhan. Kesungguhan mari daripada keinginan. Keinginan itu mari daripada nampak. Sebab orang nemu ikan tadi. Air keruh. Dia kita tengok. Tak nampak ikan tadi. Tak pakai nampak mata kasar ni, mata hati. Tak apa tak tinggal lagi. Mari orang lain pula tengok. Ikan banyak ni. Dia ada tak? Dia nampak mana? Air keruh nampak mana? Ada tak? Nampak mata hati dia nampak. Oleh kerana nampak tu lah kita cari je, tertimbul. Tak? Kita nampak tadi. Hak tadi dia lalu dia tengok juga, dia tak nampak. Tutup terhijab laut langsung. Dia tak? Lalu timbul hak nampak tu. Boleh ikan berkuning-kuning banyak tu. Hak tak nampak tadi, kau nak balik tengok lah klik tu. Oh, ikan banyak. Oh, kalau aku tahu dia ikan banyak gini, Masya Allah lah. Aku dulu lah kata dia. Muka aku tengok dulu, aku jumpa dulu. Sesah dia. Tapi muka dia pergi situ boleh juga lah. Dan murilah Jabir. Oh, dia dah. Gitu aku tu kita sesat apa kalau mati. Orang dapat tu aku kesesah lah kita. Tapi boleh juga kerana dia pun kita ngaji kitab dia ni boleh juga siksa Jabir. Dia dah. So lagu tu lah. Tapi dia mesesah kita nak kena nampak rupanya. Lalu pengarang ni hari nak suruh nampak buat patah darah. Buat misal lain, dia misalnya buah-buahan, pasal kita nak makan buahan tu. Gitu. Manggis. Dia rasa begini sedapnya, dia berlainan pula dia rasa dia rasa pula durian kata dia. Dan begitulah seterusnya. Tak serupa antara satu sama lain. Tidak. Kalau kita dapat ini benda, Masya Allah dah. Tak adalah kebahagiaan, sungguh bahagia dah di dunia dan akhirat lah kita dapat ini. Kalau kita boleh ni, Masya Allah dah. Suatu kaedah yang am kata dia. Yang umum. Mana cara hak terperinci tak ada ayat lah sini lah. Yang umum ni.
Suatu kaedah yang iaitu apa dia? Apabila tercampur ke dalam hati satu-satu warid atau nur masuk benda tu. Maka di waktu itu, waktu masuk gerak tadi, dirasanya diri sendirinya. Dia boleh rasa terkikih dari segala sifat-sifat yang buruk. Dia rasa perubahan berlaku pada dia. Masuk tu benda tu, sifat buruk dia tu hilang. Dia boleh rasa perubahan tu, dia boleh rasa. Apa sifat buruk? Iaitu tabiat nafsu syaitaniyah. Seperti mementingkan diri, tidak kesian belah pada orang. Dia jadi tukar lalu. Riak, takabur dan hilang. Lah ni kita payah ni, kita ada ilmu je, kita tepi gitu je dak. Bukan hilang ni sifat ni, muka sifat basariah. Ada siapa-siapa pun dia kita benda sifat takabur je dia mari. Nah, kita ada ilmu, kita je tepi lah. Pasal dia mari tidak berdosa, dia kekali kemah gitu baru jadi berdosa dah. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tepi sepok pergi sepok mari. Adapun ni dia terkikis diri dia. Dia hilang dengan sendiri. Begitu. Dan berganti pula dengan sifat-sifat hati yang terpuji. Akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Di dalam waktu yang sama. Tabiat tu masuk lalu. Tidak. Baca bagaimana innal muluka iza dakhulu qaryatan afsaduha. Apabila nur tu masuk dalam hati, afsaduha, dia punah lalu habis. Tidak. Suatu perhatian kata supaya tidak tersalah faham mengenai nur. Tidak aku tak mai berasa seperti nur dah kuih. Dak. Kita salah faham takut dah. Kita mai berasa dah hati tu bini-bini dak. Aku dapat nur ni. Apa wali ni. Tidak. Tadi dia royak untuk kita faham supaya jangan salah faham. Tidak. Iaitu nur ni bukanlah seperti cahaya lampu suluh. Lampu picik tadi. Sebagaimana kita kira faham. Tu. Ya. Tetapi nur itu maknanya ialah suatu kedapatan rasa di hati. Dia mari hati. Siapa? Orang yang suluk. Orang suluk. Ada. Orang suluk orang amal-amal tarekat. Dari adah serta mujahadah. Ada kesungguhan, keinginan dia tu penuh. Dia bagi demo ni. Suluk dalam perjalanannya berjalan suluk. Satu tingkat latihan dia dah. Supaya latihan dia madah supaya dia sembahyang dia juga dak. Tu dah. Dia madah zikir, dia madah postur, dia madah dia latih serta amal wirid terdekat. Berjalan satu langkah demi satu langkah. Berjalan nafsu dia, boleh kata gitu juga dak. Tidak. Daripada sifat mahmud, sifat apa ni, nafsu lawamah, nafsu ammarah, naik ke tingkat lawamah. Berjalan. Tidak. Untuk mencapai makrifat kenal pada Allah Ta'ala, kenal Tuhan sendiri, kenal Tuhan dengan cara nurani. Kita kenal dengan berdoain. Kenal berdoain ni dak. Tidak. Kenalnya secara akal gini ni. Dia berbeza, sangat beza dengan makrifat, dengan cara nur ni, dengan rasa ni. Kenal ni mari kasih Tuhan sungguh ni. Tidak. Kenal sifat jamal Tuhan pun padan dah, suka dah kita kasih daripada Tuhan. Kenal sifat baik, kasih sayang dia, kesian belah dia, masya-Allah. Pusing ni buku tidak. Kuat dah kita amal ibadah. Nur atau wari yang datang adalah sebagai hasil. Sebagai hasil, sebagai mengupah juga daripada rajin beribadat wirid. Dia rajin ibadat wirid. Serta ikhlas dia ibadat. Wirid mana? Wirid yang ditalkinkan, yang diijazah, yang diajar oleh guru. Wirid tarekat tu lah.
Jadi hasil situ. Serta mujahadah lah. Mujahadah tu lagi dah. Pasal pelapik bekas dia situ. Mujahadah di riadah sebagai bekas. Kalau tidak ada wirid, kata dia, dia adalah warid. Tak boleh nur ni. Tak ada lah benda ni. Sama sekali tak ada. Wirid tarekat ni. Dia pasal dia ada hubungan Rasulullah. Dia mari daripada Rasulullah sendiri tu. Ada roya dia, ada karen dia. Ada karen dia. Tidak. Ada karen. Karen siapa kok? Pelapu kita tu dah. Roya siapa kok? Roya sebih ke orang isteri. Tak pakar mana. Pai ibu api ni dah. Lagi siapa kok tu? Pergau ni kemisah gitu ni. Pekik sini nyala pasal dia berhubung. Sebagaimana tidak bernyala lampu basikal. Awak banding basikal lama dia unggul lama tu dalam basikal. Tak. Kalau tidak dipusing kepala dermo dinamo basikal itu zaman dulu go to dah. Dan dengan ni. Entum ni dia. Naik basikal kak dia go to dia tu dah. Dia kena dia tayar dia musing ke dia. Nyala lampu. Buat misal aku tu orang budak-budak ni tak ada dah, tak ada ni. Kau ada lagi lah ni? Tak ada dah. Pakai berdiri belakang. Demikian juga sekali sifat budi. Demikian juga sekali sifat budi kerohanian yang mulia dan tinggi yang diajarkan dalam tasawuf dan ilmu tasawuf. Ada. Sifat-sifat tu adalah hasil yang dapat dari waris. Dia betul-betul boleh amal ilmu hak ada tahu tu asalnya hasil daripada waris jugalah. Waris yang membersihkan hati, ilmu dah ada dah. Waris mari dah. Dia mudah. Bukan hasil, bukan dapat. Bukan boleh dari faktor-faktor pendidikan jismani ada. Dia tahu semua riak tali, takabur Tuhan bersih, marah semua Tuhan. Tak kena belaka. Dia tahu habis. Tapi dia ada itulah, dia ada dia. Ustaz ni boleh royak korang begitu ada. Tapi sifat tu dia ada lah juga selagi tidak bersih. Tidak. Cuma tepi tetap dosa lah tepi tu. Dosa tu dah pasal kita duduk tepi semua. Pasal sebab tu dah ada situ lah juga nak belah mana muka. Tak. Tidak. Lagi tak buat kalau dah ngakak-akak sekali dah. Tidak. Kita mesin rupu. Tidak. Untung lain pula. Mesin pula lagu tu lah. Tapi kalau cabut ngakak racun semua sekali tu. Tak ada sikit abut dah lah dia. Atau pelajaran lahir sejak kecil. Ada. Atau pengajaran lahir sekarang luaran ni sejak kecil. Bagaimana hasil pendidikan atau pelajaran yang diambil melalui sekolah-sekolah sebagaimana yang dapat pendidikan atau pelajaran yang diambil melalui sekolah-sekolah atau madrasah agama. Tak ada latihan, tak ada jaduh, tak ada mujahadah pun dah. Cuma tahu ya. Tahu ada PCSD dah orang tahu ya. Bahagian dah ilmu apa ni tasawuf dah. Tahu saja. Lagi dia ada usaha untuk membersihkan cara talaki daripada guru musyrik. Lagi tu lah sampai bila-bila. Macam boleh royak korang gitu ya. Ini kita kata ni musuh ni. Tetapi dah nak boleh ke mana? Tetapi ia benda ni waris ni adalah hasil dari latihan rohani. Dari sekolah tarekat. Itu dah. Sekolah tarekat. Yang ni pondok. Pondok guru tarekat lah. Guru tu ada. Dia guru pondok yang kena ada lah tarekat. Pondok patu banyak pondok menghasilkan banyak wali-wali jamari tu dak terlebar. Terlebar. Apa ayah nak jadi terlebar ni dak. Kalau hati tak bersih molek.
Tu lepas tiga-tiga tu boleh lah dia. Tarekat Sufiah dan perkembangannya. Masa lagi. Kata dia mengikut sejarah. Patutnya lah kita kena kita kena habiskan masa untuk ni. Masa tu jamil itu dah tua sikit tadi. Dia habiskan masa untuk ni lah dia. Dia pergi ustaz muda-muda lah untuk bahagian lain. Tarekat Sufiah dan perkembangannya. Kata dia mengikut sejarah perkembangan ilmu tasawuf dan tarekat di zaman yang silam, zaman dululah, sangat pesat. Lah ni tak ada yang gitu. Sangat pesat zaman dulu. Zaman tabi'in sebab tu lahir banyak awliya di zaman itu yang terkenal. Zaman selepas pada sahabat, zaman tabi'in waktu tu banyak wali-wali. Tidak. Hasan Bisri, Malik bin Dinar, Rabi'atul Adawiyah, Bishrin Al-Hafi, Zunnun Al-Mishri, ramai dah tokoh-tokoh ulama. Ramai sangat. Zaman tu. Zaman sebab sahabat. Sahabat lebih lagi lah. Ada sahabat tu wali dah sahabat tu. Katanya dah. Pasal dia dapat daripada Rasulullah sendiri. Dia ajar dah pada tabi'in dia. Tapi orang tak panggil wali lah, panggil sahabat. Sahabat tu lebih tinggi martabat daripada wali. Yang kata apa ni? Orang Wahabi dah terzamin sahabat mana ada wali. Dia tak faham dia. Dan telah berjasa besar dalam mengukuhkan keimanan dan melahirkan susila budi yang luhur. Tidak. Masya Allah dah. Tetapi buah buat pandangan dunia Islam moden hari ini, kata dia, kata Musa ni, tarekat tidak lagi merupakan demikian. Tak lagi dia tak seperti dulu dah, dia kata dia. Malah dianggap suatu perkara yang khurafat nak pulak dan bid'ah berlaku. Bapa begitu, bapa yang jadi gitu, kerana umat Islam telah tersilap mengambil pengertian terhadap ilmu tasawuf dan tarekat Sufiah. Dan pula kerana umat Islam di zaman moden ini sudah banyak kehilangan modal sifat-sifat kerohanian. Tambah pula kerosakan dunia hari ini. Allah disebabkan tekanan meniru, tekanan tu peribadi kebudayaan muksyiat barat yang sangat besar meluas, yang di rantau ceruk, kerana memang ia salah, ia sangat sesuai dengan peribadi nafsu ammarah, sehingga kebudayaan umat Islam sendiri hampir tertelan bolak-bolak oleh kebudayaan barat, kata. Sebab tu dah jadilah kutu tu. Dia lenyak gitu dah. Dia supaya kita dongeng jah ilmu tasawuf ni. Dah gila kutu lah. Kau belajar pun dulu ratio tu apa PhD gitu ada. Pasal benda ni dah ada karat-karat gua ni dah ada, sebab tu jadi tutup benda ni. Maka pada zaman-zaman yang seumpam ini, bolehkah hendak diharap dapat membentuk sebuah masyarakat Islam yang makmur dalam arti kata yang sebenar. Tak boleh dia maya ya kita takbir sana takbir sini tak. Tahu kau takbir tu beranak sini anak sini jadi. Islam ni dia lagu tu lah. Tu dah. Bukan tak takbir ada. Tapi tu tengoklah hasil dia dia hasil dia. Entah aku cakap kita tengok nak ke hasil, nak ke hasil bagian tu. Tu dia.
Yang ni dalam serba maju, baik segi kebendaan ataupun kerohanian, pada menjawabnya mustahil. Mustahil dapat. Dapat membentuk. Mustahil. Ini kadang kenapa nak membentuk masyarakat Islam sebagaimana yang dahulu mustahil lah. Dengan jiwa-jiwa yang kotor cuma begini ni. Mereka jika ada pemimpin ia benar-benar ikhlas, yang bertanggungjawab terhadap agama Allah. Di mana ada keazaman, hendak menjalankan politik supaya ruh Islamiyah dan keimanan dapat hidup, berkembang kembali dalam majoriti setiap anggota masyarakat. Dan keikhlasan terhadap agama Allah sukar hendak dicari. Ikhlas tak ada. Dia jiwa kotor, ikhlas tak masuk. Payah nak masuk. Jiwa tu kotor. Gitu. Ikhlas ni akan dapat apa kalau jiwa tu bersih. Jiwa ikhlas ni benda sangat berharga. Sangat berharga. Apa mata dak. Tengok matanya bubuh dalam bekas cek. Dak. Bubuh buku dengan kain merah, bubuh lekah yang gomah bekas tu dak. Bubuh dan mari koci 3 kali. Koci. Sorok koci. Koci tempat molek. Ikhlas lagu tu lah, kalau tempat kotor tak ada ikhlas. Tak ada ikhlas, tak ikhlas. Betul-betul ikhlas tak ada. Tapi tidak ikhlas dengan cara benar-benar ikhlas tak ada lah. Ada apa? Assalamualaikum dah. Tak ada. Sikit lah. Assalamualaikum. Mana tu? Tak ada. Dia tengah ngajar ni lah. Okay. Dia kata gitu dah. Dia bukan ustaz kata ni, pengarah kitab ni kata begitu tak. Dia kata begitu. Suka hendak dicari, cari. Kecuali kata, jika seorang pemimpin itu benar-benar kaya gap bukan kaya piti. Kalau kaya piti, kali kaya piti, kalau kaya nak kaya lagi. Anda ni. Kaya dengan sifat-sifat kerohanian sufiah. Yang tetap wajar. Seperti apa dia? Misalnya, misal pemimpin dulu dah. Nama dia Ahmad Al-Fatih. Ada dia. Umar Abdul Aziz, sebagai contoh. Dia banyak lagi lah. Dia pemimpin tu lah yang boleh membaiki, membentuk jiwa-jiwa yang kotor dia jadi bersih. Dia. Pemimpin lagu ni. Kalau dia siapa ni ya gitu ada. Sebagaimana kita duduk parti tengok lah, ada main lagu tu lah. Tinjaulah pemimpin-pemimpin besar dahulu. Umpama Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, masya-Allah, saudara. Dia berkata, dia bersih jiwa, dia bersih. Dia boleh membersihkan orang lain pula. Dapat membentuk masyarakat yang cukup-cukup. Itu dia. Cukup bersih sekali. Ada tahu cici Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak sina cucu ya, cici nama apa dia? Sina Husin, cerita sikit. Jadi si Husin dia kahwin ramai. Tak tahu berapa ratus orang bini dia. Dalam ramai-ramai dah ada kulit hitam, anak hitam lah. Dak. Ada hitam.
Sekali dia masuk di tempat mandi air panas, hammam. Dia oleh kerana dia kulit hitam, wuduh dah lah kita kata dah. Dibuli oleh orang dah dia buli orang. Satu orang dia suruh budak ni mandi dia. Suruh baru dia suruh paket dia buli, jokohnya gapo gitu gini. Dia budak ni tak ada nampak waktu perintah dengan senang hati. Dia dah kata dengan kecewa hati dia dengan minat lah buat kerja tu. Mari satu orang yang kenal dia pun marah. Mu tahu budak ni siapa dia ni? Tak tahu. Inilah sekian cucu dia kena cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pegang peluk ada. Tidak. Dia peluk budak tu tadi. Menyebabkan dia jadi berubah akhlak dia. Peluk budak tu peluk orang bersih hati budak. Hati dia boleh jadi bersih juga. Masya-Allah. Naik lagu tu. Minta maaf lah apa semua sekali. Jadi hati dia tu bersih. Jadi keinsyafan tu membersihkan hati dia. Seolah warid dah masuk dalam hati dia. Nur budak tu. Walaupun dibuli dia buat dengan dia. Tidak. Dengan syukur rela. Maka dengan kalau cara terpaksa dak. Dengan bersih hati dia buat. Tidak. Masya-Allah kita tak temu dah lagu ni. Apatah lagi pemimpin-pemimpin yang begini dak. Tidak. Tentu sekali dia boleh membentuk masyarakat yang cukup-cukup betul-betul Islam. Tidak. You know lagu tu. Adalah terdiri daripada manusia yang kaya dengan sifat kerohanian syufiah. Maka demikian, maka tak heranlah bahawa negara-negara iman di zaman itu dapat ditegapkan di bumi Allah yang halal ini. Dia. Wali Songo. Itu dia. Dia boleh membentukkan masyarakat yang begitu-begitu murni sifat dia di Indonesia. Pasal dia sendiri tu wali. Dia lawak dapat lawan Belanda dan sebagainya. Masya-Allah dia boleh merdekakan negara dia dengan cara revolusi. Kita ni cara dia dah revolusi ni. Dia. Nak cari pemimpin lagu tu lah payahlah dia zaman. Dengan keterangan tadi dapat ditegaskan bahawa tarekat-tarekat itu. Ni nak origin ni dari kau ni weh. Ada sekolah seolah-olah orang sufi. Untuk mengeluarkan manusia wali. Satu gedung satu kilang wali. Sekolah Pak Azri kan dia wali. Mai golongan baru dia kata orang dulu kau duk ngatik je dia. Tak cakap politik, tak cakap dunia gapo gitu gini. Padahal puak-puak ni lah. Puak-puak ni lah ya dak. Kata Tashing 3 kali dah Cina nak ambil Malaysia ni. Semua diselamatkan oleh Tok Guru Pondok berlaku kata dia. 3 kali. Salah satu daripadanya zaman BT3 dia mengatur 3 hari. Dia Cina Khomeini. Raja askar lari semua dia. Pok pondok lah apa tu. Pok pondok. Pok ni lah pok ahli tarekat ni lah. Pasal dia mana ada penolongnya daripada Tuhan. Masya-Allah. Dia dia seolah pok ahli tarekat ni, pok ni, pok ahli syufi, pok ahli tasawuf ni kilan-kilan jadi wali. Dia kata dia. Secara praktik. Kerohanian mengeluarkan manusia wali dalam bentuk projek kerohanian Islam secara praktik untuk membimbing masyarakat ke arah kemajuan yang benar dan diridai Allah. Ini manusia wali ni semuanya dapat dilakukan oleh pimpinan guru mursyid lagi arif dengan teratur. Ada. Tetapi di sana ada. Di sana di mana ni? Ada tapi dia. Tapi di sana adalah
Oleh kerana banyak orang-orang yang puak-puak sufiah yang merasa diri layak menjadi syekh, jadi guru. Sebelum ia ada kelayakan yang sebenar menjadi syekh, maka timbullah pula betul-betul tarekat yang direka baru. Dia ubah suara, dia modify. Apa ni bahaya ni. Baru oleh mereka. Banyak tarekat ilmu sesat lah. Ilmu sesat. Ilmu sesat. Zaman dulu 20 tahun dulu banyak, sungguh dah banyak tarekat ilmu sesat ni. Dan tak ada dah. Kurang ni tak ada bunyi. Ilmu sesat banyak waktu tu. Dah. Ustaz banyak lagi jalan dengan almarhum. Ustaz Ishak Ibrahim, saya panggil Ibrahim Api. Bawa dia tu. Tunggu tarekat tu pergi. Oh, tak ada kerja ni. Kata lagi dululah. Dah mantali. Tak lagi lagu ada. Kat 20 tepat ustaz lagi. Banyak tarekat waktu tu. Macam-macam jenis nama tarekat. Tarekat atau satu tarekat tu tarekat Sabaqah Muparradun. Ada dia. Tak tahu malam-malam bunyi mati. Pukul 3 pagi mati derah bunyi. Tarekat Sabaqah Muparradun. Jadi ngati ada Sabaqah Muparradun, Sabaqah Muparridun, Sabaqah jadi. Di zaman dia lah ni. Zaman kita tak ada tarekat dah ni, tak ada bunyi dah orang ngati tarekat. Ada lah ni? Tak ada ni. Tak ada. Hak benar, hak ngati pun tak ada bunyi. Dia tak ngati dia ada, ngati dia. Dia ada di apa ni? Anak murid Allah. Banyak lupa dah besar ada. Lepas tumbuh pun ada duduk. Ni tak ada bunyi dah kita ni akhir zaman benar ada ni. Saya benar ada ni. Muju ada kitab-kitab dia boleh baca ada kitab tu faham gitu dah. Kita usaha sekat boleh ilmu kita gitu lah. Mudah-mudahan tu wisi sikit gitu dah. Akhir zaman ni. Tarekat-tarekat umpamanya tidak diakui sah oleh syekh-syekh yang masyhur, maka dari sinilah timbul tarekat-tarekat palsu. Habis. Perkara bid'ah berhubung dengan masalah bid'ah, kaum Sufi pun mengakui bahawa tengah-tengah bid'ah Sufi mustahak dilakukan sebab ada tujuan-tujuan. Mesti kena buat juga bid'ah yang hasanah, yang baik. Bid'ah hasanah. Seperti bangun cacah kau mengatik dah, duduk balik tidur guni dan sebagainya. Ada tarian dia, ada muzik, tengok tu. Dulu-dulu zaman apa ni? Muzik dan muzik kerohanian ni ada dah di zaman apa ni? Abu Yazid Bastami ni ada dah. Dah. Kalau kita gila ni pun ada, dia kata di Yaman pun ada dia. Ni kata kalau kita gila sesak ni, jangan gaduh jadi. Walaupun bid'ah tu untuk kebaikan dia ada dah. Bagi syekh-syekh dia buat. Pendek kata tidak pendek kata segala masalah dalam dunia ini tak boleh lari daripada bid'ah. Kalau hendak diartikan bid'ah itu dengan arti yang luas, ulama fiqh, ulama usul din, ulama tasawuf dan ulama-ulama lain juga semuanya masing-masing sedikit sebanyak ada saja mengada-ngada perkara bid'ah. Ada. Kaum fiqh mensunatkan pembacaan pembinaan masjid yang cantik-cantik benar-benar dan sedangkan waktu Rasulullah SAW tidak begitu kata dia. So kaum usul din pula mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat supaya orang awam tidak tersalah faham. Sedangkan zaman Rasulullah mendiamkan saja. Dan begitu juga perkara-perkara buat perayaan Maulud dan sebagainya semuanya itu adalah bid'ah belaka tadi. Tapi hasanah lah. Dan banyak lagi perkara bid'ah yang dilakukan oleh pakar-pakar ilmu lain dalam masyarakat lain pula. Pendek kata kebanyakan jenis-jenis ilmu sedikit banyak tak sunyi daripada ada saja perkara bid'ah.
dan tak boleh lari daripada hukum-hukum tabi'i ini. Oleh itu dapatkah pula kita berpegang kepada kaedah tiap-tiap benda itu sesat dan tiap-tiap sesat itu tak ada neraka? Bolehkah kita pegang gitu? Itu satu soalan. Dia tidak ada jawapan. Sebagaimana sebelum Nabi SAW, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jangan tiap-tiap buat tiap-tiap jawabnya tidaklah boleh kita berpegang kepada kaedah terlampau umum itu. Kerana kalau demikian tentulah orang-orang bina masjid cantik buat pegang perarakkan maulud secara besar-besaran atau sebagainya akan masuk neraka semuanya, kata dia. Masuk neraka habis masuk neraka. Tidak. Sebenarnya kaedah itu mengikut suatu tak baca hak ni kita reti belaka dah. Hati baca tak cepat tu. Nak lakar-lakar kita tak boleh dia. Yang tak marah terusan ni pula. Sebenarnya kaedah itu mengikut suatu pendapat. Dia kena khusus pada masalah tauhid saja. Itu manakala berlaku bid'ah pada masalah-masalah umpama i'tiqad tersalah jua, maka tentulah ia sesat, dan manakala sesat tentulah masuk neraka. Dia nak situ katanya. Salah dalam masalah ilmu akidah. Habislah situ. Sikit lagi. Suluk. Nak suruh faham suluk pula ni. Suluk artinya segala daya usaha ikhtiar. Daya usaha ikhtiar. Itu makna suluk. Arti suluk. Daya usaha ikhtiar berapa yang sedang berjalan daripada satu tapak, satu inci demi satu inci untuk mencapai maqam makrifat pada Allah. Di bawah pimpinan guru tasawuf. Maknanya ni kena ngaji ilmu tasawuf. Kena ngaji ilmu tasawuf. Guru tak ada dah, kita ada tinggal. Dia ada sambung menyambung daripada guru kepada guru kepada guru. Yang arif lagi musyrik, yang betul-betul reti semua reti. Tidak. Itu maksud kata maksud suluk. Orang suluk dikata dipanggil digelar salik. Ya apa salik? Iaitu orang yang menjalani segala daya usaha lah. Jadi salah satu ni ada hati 100% tupu situ. Kita ni jauh hati tupu pada dunia. Dah. Hati duduk dah. Di senapas mata fikir dunia. Layan nafsu. Dia manja pada nafsu kita. Jauh lah ni dengan kita ni. Dia nak hati senapas dia tak sama. Dia tak celah sama. Usaha ke dia? Memerangi hawa nafsu. Dia tak manja nafsu dia. Duk nafsu dia lawan sama. Lawan dengan birik, lawan dengan sembahyang, lawan. Pasal benda ibadat ni benda yang berlawan dengan nafsu. Dia ibadat lah. Pada setengah depan lawan nafsu buat ibadat. Habiskan masa dengan ibadat supaya tidak masuk masa tu dengan maksiat. Sebenarnya benda sia-sia. Maka nafsu tausi itu benda. Juga dia panggil memberat. Masa 24 jam. Maka dipenuhi masa dengan benda-benda gini. Dengan ibadat. Ya, benda ni nafsu tausi. Maka dia lawan juga, lawan sekat-sekat rok, lawan sekat rok. Melawan sikit-sikit, lepas tu lawan kau banyak. Lawan dengan benda haruh dan sebagainya dia. Sebagaimana ahli syufi kita tengok dalam Riyadah, Bapak ahli syufi zaman kita tapau menangis berguling tepi jalan dia. Orang pakai urung berlaku sakit berapa ni. Orang apa orang pakai ni sakit berapa ni dia cari ubat. Tu dia. Dia sakit berapa dia kalah lawan nafsu. Tu je. Ada. Lama-lamanya jadi kalah lah. Kita nafsu ni kata sebab kita lawan. Kita lawan satu benda, cek ya kita ada lawan lama. Akhir dia memberontak. Kalau dia memberontak, kalau jenis makan banyak kata. Jadi lagu tu berlaku pada ahli syufi ni. Oleh kerana dia tu marah pada diri sendiri, dia berguling dia pada pasir dia macam orang gila orang sakit, menangis. Dia kira dia tewas. Tidak ada berlaku. Dan cerita-cerita kisah-kisah apa ni
riadah para ahli sufi tu dah. Gitu sama tanggung tu lah. Kita ni tak masuk pasal kita duk turut nafsu sama. Tak makan gapo ni di sana. Cari ke di sana. Jauh pergi macam ni. Turut nafsu. Jadi hamba nafsu kita dia panggil. Tak makan nasi Arab. Cari tak sedap ni cari lain. Turut tak sedap ni cari tu patah. Manja kita jadi hawa nafsu dia ada. Jauh kita tu jauh dengan Tuhan. Dia dok ni. Dia lawan macam terus lawan. Dia kan lawan akhirnya dia ada kan nafsu tu jadi bersih. Tu dah. Dia benar akal jadi. Mudah-mudah kita boleh lawan lah sikit-sikit. Tak lawan banyak, lawan sikit tu jangan manja sangat. Kita jangan manja nafsu kita. Nafsu nak sedap lah. Nak tidur sedap, nak makan sedap, nak pergi tempat sedap, nak tengok benda sedap. Dia nak sedap je. Haram halal itu tidak jadi masalah, tidak jadi ukuran bagi dia. Itu nafsu hidup ada di kita ni. Nak sedap berlaku. Kenderaan nak sedap, pakai baju nak sedap. Dia nak sedap, nak seronok, nak suka je dia. Itu nafsu dia sifat lagu tu. Nak lawan benda tu lah. Jadi benda sedap ni bahagian jismani dia. Jadi gemuk jismani, rohani dia kaku mundur. Untuk ada kemajuan bahagian rohani mesti kena lawan ni benda. Sebab kata Syekh Hadar Qawiyah tu dulu ada kan. Cuba kita tengok macam ada. Jadi ingatan pada kita. Dia sentiasa jauhi daripada terikat kepada keseronokan atau kelazatan yang datang melalui saluran panca indera. Kerana ia adalah lawan daripada pengalaman rohani. Kita tidak akan mengalami pengalaman rohani yang lagi kita manja nafsu kita. Maka ahli sufi, ahli salik ni hidup kat ikhtiar ni. Daripada setapuk maju ke depan, setapuk. Tidak. Gitu. Kita pun kena ambil dah juga dah. Kena ambil sikit berbelah hati kita. Kata-kata dia tadi. Sebagai jadi lampu untuk kita melangkah. Kalau tidak ada seponi lah. Kita ada seponi. Tak ada ego. Bukan tak ada ego rasa juga dah. Ada ilmu tak ada ego lah. Jadi. Mesti ada situ tak ni. Cuba kita baca sikit lagi. Mana lagi? Usaha memerangi hawa nafsu. Lawan tadi lah. Lawan kot. Dan syaitan. Lawan syaitan. Syaitan ni sentiasa yaluk kita ke arah benda yang dibenci oleh Allah. Sekurang-kurangnya benda sia-sia. Dia aluk. Dia nafsu sayang baik tu. Dah. Dia aluk. Dia lemah je bisikan syaitan lemah. Nafsu kita tu nyokong kuatnya. Sebab tu musuh sebenar kita nafsu kita. Syaitan ni dia tak boleh sikit sangat. Dia lemah. Dengan mengekalkan amalan wirid mereka yang diberi oleh guru. Tu. Untuk jadi kekuatan bagi kita untuk lawan nafsu amalan tarekat lah dia. InsyaAllah kalau kita lawan nafsu dengan tangan kosong tak benar kita. Tak benar kita pasal dia berkaitan dengan syaitan. Oleh itu kita kena ada satu alat senjata lah. Baru boleh lawan dia ni. Ada wirid tarekat soal lagu tu. Lawan sama seorang dia bulan Ramadan pun tahu dah dia. Orang yang syaitan kau tahu sama terus lagi. Tapi kalau ada wirid tarekat soal ada alat untuk alat untuk lawan dia tu. Itu dia. Wirid tarekat yang diberi oleh guru untuk mencapai matlamat akhirat. Gapo akhirat? Itu makrifat kenal ngoti-ngoti. Kenal dengan hati kata Tuhan. We kenal sendiri. Tuhan berkenalkan diri sendiri. Kenal pada Allah SWT. Sikit lagi. Mencapai makrifat kau boleh kenal Tuhan pada Allah Taala tu. Tuhan tahu Tuhan we kenal sendiri-sendiri ni sebab usaha kita tadi. Bukanlah perkara senang. Bukan mudah pasal agama dia tidak boleh dengan mudah. Benda agama ada tak boleh dengan mudah kita nak mudah-mudah tak boleh.
Kena makan air mata lah ni dok nak dapat ini benda ni. Dok Walau macam mana sekalipun kena ada keinginan yang kuat, keazaman yang kuat, cita-cita yang tinggi. Tidak di hati kita, Allah Taala akan beri. Ya, kita kena sepok jauh-jauh. Kita belajar bukan untuk aku lah ni, untuk orang lain. Oh, sepuh aku untuk Allah lah. Jangan ada tu. Kata almarhum tu aku. Jangan ada tu. Tuhan beri siapa-siapa dia. Apa dia nak dah. Tuhan beri siapa-siapa dia nak. Berasa nak tu ada satu anugerah besar daripada Tuhan. Nah, ni mati dari keadaan lagu tu satu satu benda yang cukup besar sekali, mati dalam perjuangan. Malah tak berbaung kata dia. Terbaung oleh orang awam, oleh kebanyakan lah. Macam pasal dia sibuk dengan dunia. Hati dia penuh dengan dunia, duk rukuk dalam hati dia tu. Tak bangun hatilah. Mana kita kena tubik daripada orang awam ni, kena tubik dari kelompok orang awam. Kena tubik. Jangan duk awam semua maknanya kita ni jadi orang awam. Orang kebanyakan orang ni umpama kita yang pengecut, yang kita silawai dulu mana pengecut kepada mujahadah, tak ada mujahadah sikit abu dalam ibadat malam pun kita tidak tengok tak ada mujahadah lah, tak ada mujahadah bersungguh-sungguhan. Dan ibadat ini tak ada dah. Pengecut mana kita tak silawai dulu lagi, kita suka duk layan, duk manja dengan nafsu kita dah. Nak tengok nafsu kita, nafsu lah, nak tengok nafsu. Musim kuru minta tubik dah mula-mula tu PKP tu dia. Budak kuru rumah kau tu. Nafsu kita dah susah dah weh dah. Tapi bagi dia ni kau sedap. Dia. Nafsu tu meronta-ronta nak pergi situ, nak pergi sini. Apa kalau rebuk kau tu, kata pergi situ, kalau pitih ada dah. Patah tu pergi sini dah. Bebas nafsu kita ni. Tapi tu kau kurung tu dah monyok dekat tu, gelo, bunuh diri setengah. Tekan nafsu dia tu. Dah. Tekan nafsu tu. Kalau tak ada apa-apa dia makan pun ada dia dah. Bui tak ada apa-apa. Nafsu tu dah menderita kerana kita manja ke nafsu. Itu dia. Kalau tu dah ambil nafsu tak ada apa-apa ya gitu. Lagu mana pun tak ada berlaku. Nama suku pun tak ada apa-apa dah, tak ada kau satu tak ada jadi masalah lah kalau nafsu tu tidak apa ni tidak kuat, tidak manja sangat. Budak tak boleh dah, apa budak tak boleh kawan pai juga ni guling juga wah dia. Nafsu dia memberontak. Kalau nafsu dia molek tak boleh, tak apa boleh pun tak apa. Sepandang kita jadi okey. Dia nak gapo kita tahu dia. Nak guling juga, nak gapo nak nepai juga. Macam-macam. Kita dok tak uti dah. Lama tak apa jadi. Gitu dah. Macam tu dia budak-budak tu. Ada dah. Kerana mukripat itu pakaian, dia umpama seperti pakaian. Orang wali mana pakaian tu tengah aku tua kata nasi makan, air minum. Jadi ada juga dia. Mukripat dia kena Tuhan sungguh, kena Tuhan mukripat. Bagi dalam hati ni dia nak royak tahu tak leh, ni royak pun tak reti, dak gitu dah mukripat ni. Kena Tuhan. Kena hang usul din tak berdoain. Kita belajar sifat 20 tak berdoain. Tangguh bawah sekali tu. Kata dia tak sah iman. Ni nak naiklah ke atas tangguh tu, kena dengan rasa tu Tuhan. Tuhan we kena dengan sendiri. Kena sengoti-ngoti kena. Bukan sifat tu je, dia kena sifat baik Tuhan. Dia boleh kena sengoti kebaikan Tuhan. Siang belah Tuhan tu, boleh rasa itu benda. Kurat Tuhan dia boleh rasa kurat Tuhan. Kecil dia rasa dia. Tak ada gapo dia rasa. Para anbiya dan rasul-rasul. Nak semua tak leh dah dia.
Nak sama toleh tak ada egonya kita apa kalau kena Tuhan kau. Tak ada kita pun gitu je. Tak ada nak jijuk ke apa gitu. Tak kena Tuhan ya akak dia buka dada tu dah. Tepuk dada ke apa semua sekali kerana tak kena Tuhan. Tak takut Tuhan dan sebagainya. Mereka yang mengikut istilah tasawuf ini sangat berbeza dengan mereka usuluddin. Kerana usuluddin, Syekh mereka usuluddin kenal Syekh itu, iaitu membicarakan mengenai dalil tentang wujud Allah Ta'ala atau mengenal Allah Ta'ala dengan dalil adanya makhluk ini. Dan termasuk juga mengenal sekalian sifatnya. Yang wajib dan yang mustahil dan yang harus baginya ni untuk kenal itu untuk lepas berdoa. Ada tengok ulama tasawuf dia kata usul ni tu 420 tu sebenarnya ilmu zauqi kata dia. Dia ada orang beli ajar ni cara zauqi. Dia ajar dia boleh bahas kau tu tapi tak boleh lawan awal. Tak kerti nak kena hati-hati on dulu dia. Orang tak boleh, kalau kita tahu pun tak boleh nak royak kawan dengan cara tu. Mari majlis agama igak kita. Sesak dia kata. Tak. Jangan pusing dia tak serupa dengan orang ni dah. Tetapi mereka di sini. Mereka di sini kata. Mereka di sisi tasawuf ni ialah mengenal Allah dengan jalan kehadiran suatu rasa zauqi. Tu yang uwi kena. Tu yang nampak. Ia dinamakan syuhud nampak pandai. Pandai nampak. Dan syuhud ini dicapuk, dimasuk Allah Ta'ala. Dicapuk masuknya tiba-tiba. Masuk gerak gitu. Kata tu dah. Masuk ke masuk masuk gerak masuk. Allah Ta'ala ke dalam hati seorang wali. Atau seumpamanya apa peringkat wali lagi ya ada dah orang dapat ini benda bila setelah hati itu bersih dari karak hawa nafsu syaitan sebab tu riadah gitu dan ke dunia kena kenal dunia dulu kena kenal dunia setara mana dunia duduk rebut boleh tu lagu mana kena kaji habis semua sekali dengan ilmu akal dulu kena nafsu syaitan maka buang itu benda bersih daripada karak masuk ada dah nur mari warid tadi dan ada yang sebab nur dapat syuhud ini benda ni tidak boleh digambarkan dengan diroyak ni kata-kata tolilah ni dah cuma royak lagu kulit kita boleh lah cuma kita boleh cuba kita boleh terap belakang ni perasaan zauqi syuhud. Kita betul berengan ni. Syuhud yang menghasilkan makrifat. Syuhud tadi boleh kenal. Makrifat syufiyah. Makrifat cara ilmu tasawuf ni. Ilmu para ahli sufi ni. Kata dia umpama ini sebagaimana tersebut di syuhud semua sekali zauqi itu tidak akan tercapai melainkan oleh orang yang wali. Siapa wali dah dia. Syukur kita tengok kadang-kadang orang hak dulu tadi. Cara duduk dia, cara dia suka duduk seorang jauh pada orang. Surat khabar tak baca. Tak baca semua. Tak boleh masuk benda lain. Kita tak boleh masuk benda lain, tak suka masuk benda lain. Kalau kita tanya apa tak? Tak payah tak surat khabar. Kalau kita baca pun tak ada manfaat apa tak ada. Nanti boleh tahu berita tak ya, tahu laku podcast mana kau. Kita nak kan kalau tahu apa. Kita ambil buah dia tu dia. Mudah. Kalau kita tahu dia keropok dia. Apa kita nak tulis boleh? Tak boleh, tak ada bahasa tahu. Baik tak tahu dulu siapa. Jangan dia. Gitu seolah-olah jawab lagi tipu ni. Tak sini masih benda lain, kotor-kotor tadi. Demi itu semata-mata. Tu dia. Tu. Ni pokok ahli politik kata puan tak ada ni. Tak cakap politik ke apa dia ni. Saya secara langsung. Kau dia kata jauh tak ada guna apa. Tak ada mengubah keadaan juga. Ada lagu tu lah. Kecil banyak. Tak ada tindakan. Tak sikit ya. Dia kata lagu tu.
Bukan ustaz kata, pupuk tu kata. Dan tidak dikatakan makrifat melainkan orang arif billah. Orang arif billah. Wali Allah. Kalau orang ada makrifat itu wali dia. Iaitu orang yang mengenal Allah Taala. Dengan jalan hadir suatu. Kedapatan zauki, dapat rasa, dapat memandang. Dan di waktu itu terdapatlah adalah kepada orang yang dapat ada syur tadi, pikiran berenah, ilmu pengetahuan yang indah-indah, dan ilham atau rahsia-rahsia yang luar batas kekuasaan otak manusia. Dia faham. Sebab itulah kadang syarah-syarah nama ni orang tak faham. Zenung, diri ceramah. Dia ceramah. Tak ada seorang pun faham dia. Sebab mulut dia tu mulut dia tu mendoh yang lebih yang rahsia. Ada dia. Orang nak sedap faham, sedap gitu dia. Orang tak dengar pun dia ceramah juga pasal Tuhan suruh. Dia. Dia tak cakap orang. Ramah tak cara. Apa dulu dia ngajar dia. Tak cakap orang dia ngajar. Dia ngajar diri dia sendiri tadi. Orang lain nak dengar tu pun boleh lah. Gitu dia. Yang ngajar orang tak ramah ajar dia kepada nanti orang apa orang. Dia tak cara. Dia pasal dia nak ngajar diri dia sendiri. Kita ngajar kita ajar diri dia sendiri sebenarnya dia. Orang lain tepang boleh tak sih tak apa. Dia dah. Dia tak faham dia ngajar dia. Tu dia baru sing. Dia ngajar dia tak faham. Orang tak ramah bila tidur gitu tu bucu-bucu belunjuk tu orang dia. Anak murid dia ustaz lagi. Mula tak bawa sini ada ustaz lagi. Nak tahu dia dengan dia ngajar lagi. Ustaz tak kerja ada orang. Buju tu kan. Rutin dia. Dia rutin dia. Depan dia 2-3 hari tu. Dia itu dia. Dia mengajar. Padahal ilmu dia ajar tu kan masya-Allah, comel-comel lah. Orang tak faham. Tu bukan pakai ilmu ni lagi, tu dah. Kalau ilmu ni kau sama telah lagi tadi. Orang nak baca hok apa ni, seperti sekarang ni dah. Pasal ilmu dia tu bit dan mulut dia tu hok lebih. Kalau lebih orang tak kenal, ni lebih tadi. Atas kau kesan otak manusia, wallahu taala alam.